Kalau ada nak masuk bagi tahu sebab kadang-kadang saya tak perasan. Okay. Mana kita marking tadi? Tak jumpa dah marking kat mana. Okey, sorry, candle ni. Tadi okay, candle ni. Ini zone candle hutang dia tadilah. Saya marking kat sini dulu. Senang nak check je lagi. Okay. Jadi bila ada candle arah, dia akan cari marking ni. Kalau dia break, okay, dia berjaya break, maknanya dia akan meneruskan lagi. Okay, bila dia berjaya break, maknanya dia akan meneruskan. Turun ini hanya retracement. Okay, turun itu hanya sebagai retracement. Turun ini retracement. Kenapa turun sampai sini? Mesti ada something kat sini pada time frame kecil. Okay, pada time frame kecil nanti kat sini ada something. Kenapa dia turun sampai sini? Okay. Dalam dia naik, okay, dia tinggal lagi candle hutang. Kita marking dulu. Sebab trend masih trend sell. Untuk time frame besar masih trend sell. Apa? Perjalanan turun lagi. Kita cari candle hutang buyer. Mana hutang buyer lagi? Okay, ini hutang buyer. Jadi kita marking lagi. Ada lagi? Tak ada dah perjalanan naik dah. Okay. Ini last hutang buyer. Turun sini ada hutang buyer. Okay, hutang buyer. Ada lagi hutang buyer. Ini hutang buyer lagi. Hutang buyer lagi. Okay. Hutang buyer. Jadi tengok yang pertama dia test. Okay, dia break di sini. Okay, dia break di sini. Bila dia break, kamu jangan risau. Akan ada re-entry. Bila berlaku break, dia akan ada re-entry. Pasti ada re-entry. Okay, ini zone pertama dia break, re-entry. Ini zone kedua, dia break. Yang ni dia tak buat re-entry dah. Okay, dia terus. Terus tak ada rezeki lah, itu je lah. Okay, yang kedua ni dia break, dia tak ada re-entry. Sebab dia terus ke sini. Dia terus ke sini. Okay, jadi dia akan naik, dia break lagi zone yang kita marking. Dia break. Naik terus ke zone sini. Ini kita marking tadi hutang buyer. Okay, dia test, dia break. Okay, dia naik buat retracement pada time frame H1. Dia terus break. Sebab ini dia ada bagi hint, break Ini re-entry dia. Dalam keadaan trend buy. Okay, dalam keadaan trend buy. Okay. Jadi kat sini nanti ada penceritaan dia pada time frame kecil. Saya tak pasang je lagi. Cuma saya cerita perjalanan break and re-entry. Break and re-entry. Itu saja dulu. Okay, sebab kita dah nampak break. Jadi dia mesti buat re-entry untuk naik lagi. Naik sekarang ni nak cari ke mana? Last kita marking tadi kat mana? 2 zone lagi. Nampak? Ada 2 zone lagi. Dalam keadaan trend ni, trend buy. 2 zone lagi. Jadi nak kena penuh. Okay. Jadi, bila kita dah nampak candle tu, sekarang kita nak masuk kepada trend permulaan bagaimana kita nak entry. Okay, bagaimana kita nak entry, kunci kita nak entry di mana. Okay, ini marking saya buat tadi Pertama saya akan masukkan MACD lah. Okay, oscillator, MACD. Saya nak
Malah nak setting color dah. Ambil okey je. Ambil sini saya ambil MACD. Mana color dia sama terus. Parameter default MACD ni default. Sebab default ni dah disetting kepada MT4. Dia dah kira dah. Okay, dia dah calculate harga yang diterima pada chart ni. Okay, MACD ni maknanya harga yang diterima oleh chart. Oleh broker, dia dah calculate, dah masukkan automatic. Jadi kamu akan nampak lah MACD ni. MACD ni saya akan baca dengan backup dia. Okay, dengan backup saya akan ambil pada MA, moving average 8 Saya malah nak setting, saya akan ambil kat sini je. 8 linear weight apa semua saya okey. Baru saya masuk sini, saya tarik kat sini. Moving average, saya tarik, saya drag ke sini. Okay, kalau pakai handphone, kena pakai MACD, baru setting linear weight ni. Okay. Dah silap tak tambah. Okay, bukan close tukar pergi pada first indicator data. Silap Moving average, tarik, letak ke sini. Apply tu ni first indicator data. Okay, first indicator data maksudnya dia akan masuk ke MACD. Dia akan masuk ke MACD. Okay, baru dia akan masuk ke MACD. Jadi bila kita nampak nak buy tadi, ini permulaan dia. Persilangan MACD daripada bawah. Zone yang kita marking tadi kan, persilangan daripada bawah. Okay, persilangan daripada bawah. Okay. Persilangan daripada bawah, kalau kita pergi pada H1, okay, H1 akan bagi signal awal. H1 akan bagi signal awal. Zone yang kita buat ni, di mana price dah break pada MA50. Nampak? Bila break MA50, yang dicari adalah 200. Break MA50 dicari 200. 200 bila kita buka H4, kita nampak dah. Dia punya ni nak bersilang. Jadi confirm dia akan tembus. Jadi pada H1 ini, kita tahu confirm dia akan tembus. Bila confirm akan tembus, kita akan cari re-entry balik. Ini re-entry H1. Ini re-entry H1. Okay. Kalau di sini sebenarnya kita ada lagi re-entry pada M15. Okay, re-entry pada M15. Bermula daripada 21.7. Contoh saya ambil 21.7. Kenapa saya ambil 21? Sebab mula-mula persilangan H4. Mula-mula persilangan H4. Okay, 21.7. Jadi 21.7 ni kita pergi kepada M15. 21.7. Setiap kali M15 daripada bawah. Ini separuh dia pergi tak jauh. Kita nak daripada bawah. Separuh pun boleh. Asal ada candle arah, boleh masuk. Yang sebaiknya daripada bawah. Nampak? Daripada bawah. Ini dikatakan re-entry. M15 ikut pada H4. Okay, re-entry M15 ikut H4. Sebab perjalanan dia jauh. Daripada sini, kita entry di sini. Okay, perjalanan dia ikut H4. Ikut H4 masa dia jauh dia boleh pergi. Ini entry SOP, ini re-entry. Selepas SOP akan ada re-entry. Itu kelebihan dia. Bila ada SOP, maknanya daripada bawah, dia akan ada re-entry. Okay. Benda ni akan jelas bila saya pasang stosh. Benda ni akan jelas bila saya pasang stosh. Nak tengok? Okay, kita pasang. Kita tengok apa dia katakan SOP dan tempat re-entry.
Stosh. Okay. Ini stosh 120. 120, 13 exponential. Bagi saya ini adalah stosh untuk trend. Okay. Stosh trend indie. Nampak? Stosh trend indie. Bila dia berada, okay, level saya tukar. Saya ambil level 10. Description dia cari buy. Ini kamu boleh letak sebenarnya, tak ada apa Cari buy. 90 cari sell. Boleh letak, tak ada masalah. Jadi kat sini kamu akan nampak cari sell, cari buy. Tapi mesti ikut pada trend. Trend time frame salah. Kalau tadi H4 tengah nak buy, jadi M15 ni jangan cari sell. Cari buy je. Dia masuk je kat sini, cari buy. Jadi stosh yang kedua, stosh untuk price. Okay, yang price ni yang kita nak cari sebenarnya. Okay, dark orange. Ini adalah 14. 14.15. 14.15. Ini untuk price. Nampak? Bila price masuk zone ni, cari buy, cari buy, cari buy, cari buy, cari buy. Kita tidak memfokus pada sell, kita fokus kepada buy. Ini kita katakan SOP tadi kan. Bila dia dah masuk, maknanya ini cari buy. Kita dah buy zone sini. Ini re-entry. Okay, re-entry. Ini pun akan jadi re-entry. Ini re-entry. Selagi H4 tak siap. Ini garis yang kita marking tadi. Okay, selagi H4 tak siap. Bila H4 akan siap? Bila H4 akan siap? H4 akan siap bila dia bersilang daripada atas. Okay. Kat sini baru dia akan siap. Selagi dia tak silang, maksud dia masih lagi buy, buy, buy. Kenapa dia tak buy? Sebab H4 ini support dengan daily. Kalau kita tengok daripada kita marking ini, daily juga memberikan price ini untuk buy. Nampak? Price buy. Untuk daily. Kalau daily memberi price buy, kenapa kita time frame kecil kita nak cari sell? Itu sebab dia. Bila di daily mencari price buy, kenapa kita nak cari sell? Kalau nak curi sikit. Curi tu yang ganak account biasanya. Biasanya begitulah. Sebab saya dulu memang saya buat macam tu. Memang kita nak curi saja. Okay. Habis account. Burn. MC. Sebab tu sekarang saya tak masuk lawan Tremsa. Okay, saya tak masuk lawan Tremsa. Saya masuk ikut time frame SAR. Selagi dia tak siap, saya buka M15. Okay. Saya buka H1, saya filter di H1. Kalau H1 bersilang kat sini, saya hold dulu. Saya cari daripada puncak dia ni, puncak ni, puncak ni. Ataupun saya buka di M15. Okay. Saya buka di M15, saya mencari MACD M15 daripada bawah. Ataupun price M15. Price M15. Jadi kalau kita masuk, kita tak akan float jauh. Nampak? Cari bila price dah sampai, kita cari candle arah. Kalau lah kamu tersilap kat sini nampak candle arah, jadi kamu pun buy dah kat sini. Float kamu berapa je? Tak ada entry yang tak float. Okay, tak ada entry yang tak float. Cuma sekarang kita nak mengurangkan risiko kita float. Nampak? Bila kamu nampak kat sini. Okay, tiba-tiba candle arah. Ini sebatang jauh Jadi kamu nak masuk juga. Risk kamu ini je. Dalam 20 pip je lah. Kalau currency 20 pip je. Kamu akan tetap win balik. Okay, kamu akan tetap win balik.
Okay. Ini kamu masuk, dia dah terbang sebatang. Kamu masuk kat sini. Peluk kamu pun tak besar. 16 feet. Kamu dah nampak dia persilang kat sini. Tak ada tahu. Okay. Sebab tu kita mencari price daripada bawah. Ikut time frame besar. Selagi H4 tidak silang. Kalau H4 silang, kita kena cari SOP penuh. Okay. Macam semalam, kalau ada yang masuk semalam, ada saya cerita tentang BTC semalam. BTC semalam cari sell. Sebab apa cari sell semalam? Bug re-entry dia untuk H4. Memang trend tadi, trend buy ya. Memang trend tadi trend buy untuk daily, trend buy. Sekarang ni H4, price untuk sell. MACD H4 silang. Kita nak cari M15, kita pastikan dulu MACD ini silang. Nampak? MACD ini dah confirm silang. H1 akan silang dulu. H1 dah silang semalam. H1 dah silang. Bila dia naik pagi tadi, ini price. Jadi M15 akan buat SOP. Yang cakap H4 tu divergent kan? H4 divergent. H4. Ya, divergent. Dia akan turun cari ni zone ni. Zone hutang pada minimum dia akan test. Ni hutang seller ni. Dia akan test. Test semula. Dia akan test semula hutang ni. Bila kita buka pada H1, okey, yang ni saya tukar color. Aku tertukar. Kita tahu tadi trend buy, betul. Tapi H4 membuat retracement. Ini dikatakan retracement. Okay, dia akan test zone ni. Zone ni dia dah test dah sekali. Okay, dia dah test sekali. Tak lepas, tak break Nah, sekarang dia akan test sekali lagi. Bila daily, okay, nampak price dia daripada atas bergerak untuk turun. Walaupun ini candle arah. Ini candle arah. Betul candle arah. Candle arah ini akan menjadi hutang nanti. Sebab dia akan cari zone, dia nak break. Nampak candle hutang sell. Dia nak break ni. Bila dia break, dia akan carilah zone SBR. Siapa belajar SBR kan? Sweat zone lah. Okay, ini sweat zone balik. Ngam dengan susunan EMA ni. Saya buang marking ni. Okay, saya buang marking dulu. Banyak sangat. Dah tak apa. Okay. Nah, sekarang dia nak buat retracement. Stop sini biasanya dia akan turun sampai sini. Sebab dia nak siapkan susunan EMA ni jadi buy. Nampak EMA sedang menyusun untuk membuat buy. EMA sedang susun nak buat trend ni buy. Jadi kita mencari peluang balik di H1. Minimum dia H1 ni mesti ada SOP betul. Sekarang ni dia dah dari test. Okay. Nampak? Price candle arah buy H1 naik tak lepas. Ini dikatakan sweat zone balik. Kita belajar SNR apa semua, ini dikatakan sweat zone balik. Zone retest. Dia dah break, dia naik buat re-entry, dia turun break, dia akan retest, dia akan turun lagi ke zone yang kita maki tadi. Nampak? Zone yang kita maki. Zone sini kalau kita perasan, ini hutang seller. Kita kecilkan lagi, ini hutang seller. Hutang seller yang dia dah pernah test. Jadi di sini akan jadi satu zone yang kuat. Zone yang kuat. Makinya. Kan? Okay. Sebab apa dia tuju?
Sebab ini kan terendah sel dah. Support untuk kuat sel balik. Sebab ini dah limit dah. Sebab kita tengok pada H4 tadi, mencari sel. H4 kan dia kata mencari sel kan. H4 dia kata mencari sel. Bila H4 kata mencari sel, M15 memang dia akan cari sel. M15 memang dia akan cari sel. Nampak? Setiap kali dia naik, dia akan cari terjun. Dia akan naik, dia akan terjun. Dia akan naik, dia akan terjun. Sebab H4 dah bagi hint. Itu kunci dia. Okay? Okay. Apa lagi? Jadi, bila kamu nak trade, basic dia 3 time frame lah. Okay, basic dia 3 time frame. Saya buang dulu marking. Saya buang marking. Saya save template ni dulu. Kenapa saya nak save template ni? Saya save template ni sebab nak bagi kita tengok pada 3 time frame. Okay, 3 time frame. Contoh bila kamu nak scalping lah. Okay, terutama sekali bila kamu nak scalping. Okay, bunyi bising ni lah. Hujan Ni ke? Ini hujan. Air bunyi hujan. Okay, saya masukkan tempo. Suara je tak? Suara jelas tak? Okay, contoh saya ambil daripada permulaan M15. Bila kamu nak scalping lah, saya ajar kamu scalping. Permulaan M15 saya marking kat sini. Dengan kehadiran kenda arah. Saya marking ni tak ada kenda arah lagi ya. Nampak saya marking tak ada kenda arah. Okay, saya marking ini tak ada kenda arah. Saya pun save lah template ni. Kenapa saya save? Okay, kenapa saya save? Sebab saya nak transfer kepada M5 supaya marking itu ada pada M5. Dia M15 ni, okay, di M5 juga tak nampak marking. Cari ke tempat marking. Okay, ini dikatakan divergent. Okay, ini dikatakan divergent pada M1. Okay, ini tolong perhati betul-betul. Ini dikatakan divergent M1. Divergent dia berlaku awal lagi Okay, divergent dia kat sini. Ini divergent. M1 akan buat awal lagi divergent. Ini divergent dia. Okay. Kalau kamu perasan lah. Bukan pada tempat marking. M1 akan buat divergent awal. Jadi tempat entry kita ambil SOP selepas divergent. Nampak? Jadi ni dia akan buat sideways untuk M1. Okay, ada masa
kalau price itu slow, dia buat SOP dulu. Okey, SOP lain pula. Mana kamu sell ni? Mana zone kamu sell? Okey, tahan je. Jangan risau. Bila dia ada, mana kita jangan risau. Okey. Yang sebaik untuk kamu entry bila EMA ini susun. Pada M1, EMA susun. Itulah entry yang terbaik. Ataupun kalau kamu perasan di M5 ini muncul Itu putus. Okay. Entry kita selepas ke arah. Putus-putus je. Mana bila M1? Okey, bila M1 ini arah perjalanan ini. Pada price ini sampai price. Kau tengok tak? Kita pakai ni lah. Tadi putus lah. Kita pakai ni juga lah. Okey, tak mungkin tak asal lain je kot. Hujan tu, hujan. Test pakai benda ni. Ya, tak hujan. Okey. RM10. Okey tak suara? Okey. Okey, Okey. silakan. Okey. Jadi bila kau tengok pada M1, bila kamu tengok pada M1, sebenarnya M1 ni perjalanan ini ke sini adalah kena arah bagi M15. Okey, kena arah bagi Betul. M15. Ini adalah retracement, SOP balik. SOP ni yang kita nak ni. Sebab kalau kita tengok pada M5, kalau kita balik pada M5, inilah entry kita. Nampak? Ya, betul. Sebab di sini dah bersilang. Okey, kekuatan dia di sini dah bersilang. Kalau kita kecilkan M5 ni, kita akan nampak M5 itu buat divergent. Dia cuma nak main-main, nak siapkan divergent sahaja. Setup tu memang dah jelas. Cuma nak siapkan sahaja. M1 dah buat awal. Bila M1 buat, itu tanda-tanda awal. Bila kamu dah ada buy hold tadi, mana kena close. Kita mencari peluang untuk sell balik. Bila berlaku divergent, dia boleh mematikan trend. Ni trend tengah buy kan? Nampak? Trend ini susunan tengah buy. Dia akan follow H4 tadi. Mana trend ni, time frame kecil ni, dia abaikan. Sebab tu time frame kecil ni kita tak tengok pada susunan ni. Kita tengok susunan ini apabila dia support, support untuk H4 tadi. Bila dia support untuk H4, ini yang kita cari pada time frame kecil. M1 akan buat dulu. Diikuti dengan M5. Diikuti balik dengan M15. Diikuti balik dengan M15. Benda ni dia akan sentiasa berulang sampailah H4 siap. Ini entry yang paling memang kamu tak perlu takut. Nampak je sini. Nampak? Bila kamu buka M1, SOP di balik M1 balik. Ini dipanggil re-entry. Re-entry di M1 untuk M15. Sebab perjalanan M15 ini, setiap kali M1 akan buat SOP, kamu masuk, kamu jangan risau. Contoh, kita nampak kat sini, ini dia terjun, betul-betul terjun. Mana selepas pada candle arah. Satu entry kamu dapat. Ini SOP. Katalah kamu masuk awal di sini. Mana kamu masuk di sini. Float kamu tak jauh. Float kamu tak jauh. Kalau currency 9 pip je. Currency 9 pip. Kamu dah share kat sini. Kamu dah share kat sini. Persilangan media, kamu dah share kat sini. Dia naik balik.
Naik pun kamu jangan risau. Memang dia akan terjun balik. Okay, kamu dah sell. Dah turun tak sempat close. Nampak balik SOP. Boleh masuk lagi. Okay, boleh masuk lagi. Sehinggalah kamu nampak candle arah buy di M15. Ini kamu nampak candle arah buy. Mana pada ni pukul 11. Jadi kat sini, saya boleh follow sehingga pukul 11. Ini berapa? 8. Mana lagi SOP? Ini SOP. Saya masuk lagi. Ini scalping ya. Bila cukup sampai bawah close. Bila cukup sampai bawah close. Dia naik balik, buat balik. Ini dia katakan setup power. Siapa yang masuk semalam? Ini setup power. Di mana trend, kenapa saya kata setup power? Bila kamu tengok M1, ini trend sell. Support M15, support H4. Saya letak H4, saya letak di sini M15. Dia support H4, dia support M15. Perjalanan M15 ni. Dia support perjalanan ini. Jadi, bila dia support perjalanan ini, dia akan menjadi satu power trend. Bila 14 saja naik, 120 pun ada di bawah, kamu sell. Ini kalau saya cakap terus terang, saya sell full margin. Saya akan sell full margin. Saya tak akan pandang belakang dah. Sebab saya tahu, dia akan support M15, dia akan support H4. Ini dia katakan full margin. Confirmation dia bila dia bersilang. Kalau kamu was-was, kalau kamu was-was, kamu tengok dia persilangan kat sini. Nampak? Ini persilangan dia. Bila bersilang, tahan je. Dia akan memang terkejut. Buat SOP balik. Sehingga pukul berapa tadi? Pukul 11 kan? Sehingga berlaku di sini pukul 11. Mana pukul 11? Sebab saya nak makin pukul 11. Apa yang berlaku? Bila kamu tengok kat sini, pukul 11. Sebenarnya, kamu dah nampak dah. M1 ini buat divergent. Nampak? Divergent di M1 ini, maksud dia mematikan stosh M15. Stosh M15 ni, mati. M1 divergent. Dia buat hidden price, ini last price dia. Last. Last price dia di sini. Ini last price dia. Nampak? Ini hidden divergent. Hidden divergent. Ini price break sebab dia akan turun lagi. Dia akan turun balik. Tetapi dia turun di setup yang lain. Nampak? Dia buat divergent lagi. Hidden divergent. Hidden divergent. Kejut balik. Sebenarnya kalau kita buka besar sikit, dia dah buat sideway lah. Nampak? Dia buat sideway. Ini dikatakan sideway. Kalau kita pasang BB, dia akan naik top BB, dia turun low BB, naik top BB, low BB. Kemudian dia akan terbang. Dia terbang. Kenapa terbang kat sini? Sebab M15 lah. Sebab M15 dah habis. Sebab M15 bersilang. Dia buat sideway, dia naik terbang tadi. Terbang. Itu perjalanan dia. Bila ada divergence saja, maknanya permulaan trend tadi dah mati. Itu yang kita nak, yang kita ambilnya.
Entry di permulaan trend dan kita cari re-entry. Okay. Ni M5. Okay. Yang kita marking tadi. Last dia kat sini. Di sini ada berlaku divergence untuk M1. Bila tengok M5 silang ni maknanya confirm lah M15 akan ikut sekali dah. Lepas tu maknanya kita set tadi, kita close dah zone sini. Okay. Saya buka soalan dulu. Saya buka soalan dulu. Apa yang kamu nak tanya dulu, kamu tanya dulu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal divergence selepas entry cikgu. Entry selepas divergence. Entry selepas divergence. Maknanya entry selepas divergence adalah kita mencari balik SOP. Contoh M15, saya ambil M15 lah. Okay. Kalau perasan, M15 dia dah buat divergence semalam. Okay. Kalau yang dalam grup besi kuning semalam saya bagi kat sini, ada saya kata full margin buy. Price dalam zone sini. Saya bagi full margin buy. Setup tu. Apa buy full margin maknanya bukan hold lah. Bukan setup tu hold. Okay, maknanya kamu buy, kamu dah profit dah. Ini dikatakan divergent. Entry yang paling power. Yang tahulah entry setup saya. Ini setup favorite lah. Bila M15 nak buat divergent ni, memang saya akan full margin dah. Okay, ini dikatakan divergent. Last pick. Dia panggil last pick. Kalau orang sebut last copec. Last copec. Dia akan pergi full. Sampai orang kata ekstrim apa semua akan berlaku. Kalau berlaku ekstrim tu maknanya rezeki kamu. Dia katakan ini divergent Ini divergent. SOP selepas divergent. Pagi tadi. Ini kata SOP lepas divergent. Faham tak? SOP lepas divergent. Dekat situ ada divergent M1. Ya. Dekat situ ada divergent M1. Itu yang kita bincangkan M1 tadi. dekat situ. Itu yang saya bincangkan tadi. Betul. Cikgu. Mana contoh kan kalau H4 buy, mana kalau dia nak mematikan H4 tu M15 kena divergent lah. M15 kena divergent. Sebab tadi kan, okay, contoh saya ambil kat sini kan. Bila kita buka H4 kan stok dah habis. Dia bukan mematikan trend, dia mematikan stok price. Price ini dia limitkan price. Okay, saya buang objek dulu. Okay. Kita tengok dia punya stosh ni. Saya marking. Okay, di sini maksimum stosh boleh naik. Mana M15 tadi ada divergence kan? Apa berlaku bila dia berada di bawah? Okay, apa berlaku bila dia berada di bawah? Dia pergi M15 juga. Ni 12/8. 12/8. Buat divergent juga. Nampak? Nampak tak? Double top. Ini hidden divergence. Double bottom. Double bottom. Ya. Ini hidden divergence. Ini hidden divergence betul. Dia panggil hidden divergence. Kalau MACD dia akan panggil hidden divergence. Kalau saya saya panggil re-entry. Nampak dia start naik dulu. Ini SOP Bila kita kecil. Okay, kita kecil. Nampak ini SOP. Sebab dia daripada paling low. Dia naik, dia turun buat re-entry. Di mana MACD berada di atas. Stop saja turun. Maknanya cari buy. Tu kita buy. Tu price pergi.
Terus pergi. Ini yang paling power ni. Ini dia break Sebab apa? terus ni. Sebab apa dia yang ni dia tak panggil divergent macam ni? Sebab ini adalah follow trend. Sebab bila kita buka H4, nampak? Dia follow trend. Ini dikatakan follow trend. Ini trend buy. Follow trend dia akan buat macam tu. Yang ini, divergent ini lawan trend. Lawan trend dia kena buat divergent yang macam tadi. Itu beza divergent dia. Maknanya H4 tu divergent akan buat dekat M15 lah untuk lawan trend tu. Ya. Kalau lawan trend, dia kena mesti buat V. Memang kalau lawan trend untuk time frame besar, mesti akan jadi V. Kalau lawan ikut trend time frame besar, M15 akan buat hidden divergent. Hidden divergent maksud dia, SOP dah re-entry selepas SOP. SOP, re-entry selepas SOP. Re-entry ni sebenarnya adalah hidden divergent. Okay? Kalau kita kecil, zoomkan dia, mana ini yang kita akan nampak. Pada telefon dia akan bentuk macam ni. Itu pembentukan dia. Sebab tu kalau kita nak scalping apa semua, kita pastikan M15 dulu. Baru kita buka M1, kita cari follow M15 sampai habis. Itu scalping kita, cara scalping. Syarat kena cikgu, syarat kena divergent lah baru confirmation tu ada. Okey. Contoh. Kalau kat sini kan, kita jumpa divergent untuk buy kan. Jadi M1 kita akan buy sehingga MACD dia silang. Okey, MACD M15 silang. Jadi MACD M15 silang kat sini, saya marking. Kita perhati tak apa. Kita perhati. Okey. M15 silang kat sini. Ini siapa yang ada dalam GM dengan Cikgu Mat Cikgu Pian Yang malam bila Pian? Jumaat malam kan? Jumaat malam. Saya kata ini akan berlaku power buy sekali lagi. Sebab ini setup power buy lah. Tengok trend ini kekal di atas. MACD dengan stop saja turun. Dia tunggu masa je lah. Jadi dia tunggu masa apa? Bila kita marking di sini. Saya tukar warna ni. Sebab saya tak nak keliru dengan dua line tadi. Dua line ni saya marking dengan warna merah. Bila kita buka di M1, kita buka M1. Sebab penceritaan M15 ini adalah M1. Jangan risau. Ini apa yang kamu nampak di M1. Ini pemati trend M15 tadi. Perasan? Divergent M15 apabila stoch M15 limit. Tetapi H1 masih support untuk buy. Jadi kita masih mencari buy. Buy penuh bila SOP ni. Ini buy penuh. Bila price break bawah, kita tahu dia nak naik. Jadi kita buy di sini. Walaupun dia break, jangan risau. Nampak? Walaupun dia break, kita masih lagi follow H4. Follow H4, bukan follow M15. Ini sebelum pada dia tembak naik. Dia akan buat 2-3 kali benda ni. Sebab ini dikatakan sideways. Ini dikatakan sideways. Kalau kita pasang BB, kita akan nampak sampai top BB, low BB, top BB, low BB, top BB, low BB. Itu dia punya perjalanannya. Sampai masa SOP balik, M1 SOP balik, support M15 tadi, tu dia terbang. Support balik M15 hilang, tu terbang. Bila buka M5, nampak? M5 yang akan memainkan peranan. SOP di M5. Sebab kita adalah berlawanan dengan H1.
Okay, sebab nak support H1 ni, nak support H1, M5 akan mainkan peranan. Okay, nak support H1, M5 akan main peranan. Baik. Maknanya kalau contoh buy limit, dia akan buat divergent H4 buy limit, dah limit lah price. Maknanya M15 akan buat divergent untuk lawan H4 tu lah. Untuk tukar trend dulu. Untuk tukar stos saja, bukan kata tukar trend besar, tak, tukar stos sahaja. Okey. Jadi 3 ini sebenarnya SOP M5. Okey, SOP M5. Faham. Biar kuning tu mendata atas tu tak perlu risau lah cikgu. Bila kuning data di atas tak akan terjun jauh. Dengan syarat time frame H4, H1 tadi masih lagi ke atas lah. Okey. Yang tadi masih lagi ke atas, tak ada divergent. Bila macam ni dah berlaku divergent, dia tunggu masa je lah. Oh, dah berlaku divergent, dia push. Dia tunggu masa nak terjun je lah. Sebab tu kalau kita was-was dalam zone ni, was-was, kita biar dulu, biar divergent itu berlaku. Okey. Kita cari SOP selepas divergent. Sebab SOP ni selepas divergent ni dia pergi lebih jauh. Maknanya SOP lepas divergent tu stos silang balik lah. MACD daripada atas balik lah. Kalau divergent di atas, maknanya MACD daripada atas balik. MACD hilang daripada atas balik lah. Daripada atas level kosong. Pada time frame yang divergent tu lah. Ya betul, jangan tengok time frame lain. Sebab setup itu time frame itu. Ya. Faham. Selalu ada test lah, cari setup divergent. Apa lipat divergent. Tak apa, divergent sebenarnya memang paling sedap lah. Ya. Kalau ikut time frame besar lah. Macam ni kan, macam permulaan untuk time frame besar, mana kita makan jauh ni. Okay. Macam Cikgu Pian selalu tunjuk lah, dia screenshot yang divergent dia lama tu, saya terperasan lah. Ya, ini yang sebenarnya berlakunya. Macam Cikgu Pian ajar, okay, Cikgu Pian tunjuk, dia bagi setup daily. Okay. Ya, saya marking daily. Bila kamu marking daily, ini daily. Nampak tak? Okay, ini marking daily, divergent daily. Divergent buy. Divergent untuk buy daily. Jadi, bila divergent buy daily, kita berhati-hati di H1 lah. Dia daily dah buat divergent. Contohlah, daily kita dah nampak divergent, kita tak dapat masuk. Kita buka TF kecil, ada divergent buy, kita masuk kan? InsyaAllah selamat. Sebab kita follow daily, bukan kita follow TF kecil. Ada divergent, dia akan buat momentum. Oh, maknanya contoh daily divergent awal, marking divergent dekat daily tu, cari balik dekat H1 akan ada SOP buy balik lah pada hujung-hujung tu lah. Setiap dia. Okey, contohnya setiap stos ni daripada bawah. Okey, saya marking ya. Okey. Okey, contoh divergent dia kita menjagakan di sinilah. Kita tak jangka dia boleh meleret macam tu kan. Contoh kat sini kita dah jangkakan dia divergent. Ya, betul. Kita tak nampak lagi price ke depan ni. Kita nampak di sini dah divergent. Okay. Jadi price ini, zone ini, mana zone ni lah. Sebab kita dah nampak divergent kan. Jadi zone ini bila kita buka di H1, ini tarikh 9 bulan 6. 9 bulan 6. Sebab itu kita nampak divergent daily. Jadi 9 bulan 6 pada H1, nampak H1 akan buat SOP.
SOP untuk buy sebab dia dah buat diversion awal. Saya zoom. Okay. Ini H1 buat. Ini bukan divergen, dia panggil MACD penerusan. MACD penerusan. Tapi biasanya memang kita tak akan masuk kat sini. Kita akan nampak lebih jelas di sini. Kat sini memang kita was-was. Re-entry lagi kita selamat. was-was. Kita mencari yang ini. Kalau perasan lah. Kalau saya bukan kata orang lain, saya sendiri pun saya kecarian ni. Nampak? Oh, Jadi, ada kalau saya division masuk, lagi situ memangkah ada. Oh, Dia ada divergen. Lepas TF besar buat, TF kecil akan buat divergen re-entry. Akan buat divergen re-entry. okey. Dia buat re-entry dekat TF besar maksud dia. Kalau kita buka Ini dekat pun akan D1 ada tadi, divergen lagi. stos turun sikit dia naik balik. Nampak? Divergen lagi. Banyak divergen. Entry selepas divergen ini. SOP dia. Nampak? Apa Bila tu dia penting limit cikgu? habis, dia akan sentiasa buat sebab dia dah nak, orang kata dah nak menghabiskan trend pada daily. Ini pun masih lagi berlaku divergen. Jadi H1 ni akan buat beberapa kali divergen. Dia nak ubah time frame daily tu. Maksudnya satu time frame yang besar, dia tak boleh twist macam tu. Dia kena pergi gosok, dia kena pergi bodek, dia gosok, dia bodek. Itu cara dia. Dia try lah, H1 ni, dia try lah. dia H1 ni, dia akan jadi macam M1 tadi kan. Kamu tengok M1 tadi kan, dia buat beberapa kali divergen. Nampak. Kalau kamu ikut M1, ikut M15, dah biasa buat, H1 daily, kamu akan nampak benda tu. Confirmation dia, bila H4 silang, barulah dia betul akan ikut. Okay, ni saya makin 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4 kali? Bila kita buka H1, H4, Masa ini tu zone dia. H4 tak siap lagi. H4 tak ada divergen lagi. Nampak tak divergen H4, re-entry divergen lepas divergen SOP. Setiap Nampak kali dia H4 pergi. buat SOP, dia akan pergi. Kita nak hold, entry yang kita betul-betul nak hold, bila susunan EMA ni siap. Nampak? Betul. Bila EMA siap. Itu baru kita hold. Kalau tak siap, Emma kita pada TF H4 tu lah. dia bermula dengan H1. Dia akan H1. bermula dengan H1. Okay? Dia akan bermula dengan H1. H1 akan buat dulu. Nampak? Dia akan bermula dengan H1. H1 akan buat, diikuti dengan H4. Nampak? Dia support H1 support H4. Bila buka daily, MACD mesti silang. Nampak? MACD mesti silang. Nampak. Maknanya dia sekata Dia lah. tunggu masa nak seiring pergi sekata. lah. Orang kata kalau macam M15 tadi kan, kalau saya kata M15 tadi nampak dah divergen, kita pun entry kat sini kalau M15. Jadi kita dah entry kat sini, kalau M15 saya kata dalam 50 pip. Jadi kalau lah orang kata daily ni mesti dalam 5,000 pip, 500 pip, lebih kurang macam tu lah, dalam 500 pip. Kalau currency 500 pip, memang 500 pip maksimum, tapi biasa tak sampai. Untuk daily je. Kalau daily. Kata kalau daily, orang akan makin lah zone ni. Nampak hutang seller ni. Kalau kamu pasang lah. Okay. Ini hutang seller. Mana orang kan PO dalam hutang ni. Dalam zone hutang ni, PO tanpa stop loss.
Bila kamu dah nampak divergen macam ni, lagilah kamu yakin. Tapi MM tu kena jagalah. Bukan kata nak masuk full margin. Ini daily. Bukannya Yalah. buat daily. Dia boleh main-main lagi dekat time frame yang kecil tu dia boleh main-main lagi kan. Dia boleh banyak kali. Sehinggalah benda ni dia break MA50. Untuk daily dia break MA50 daily, maksudnya barulah kita fully buy. Selagi dia tak break, maknanya dia boleh turun. Sebab itu trend. Okay, trend bermula daripada price MA50. Okay, bermula price MA50. BTC pun dia nak terjun, dia bukan main-main terjun. Kalau kamu perasan lah, ini kan divergen. Dia memang tak boleh dah. Dia go. Ini pun divergen, nampak? Ini re-entry selepas divergen, ni SOP lepas divergen. Stock naik je. Betul. Stock naik je, terus terjun. Dia tak akan tunggu lama dah. Lepas tu kita tak cari puncak, kita cari re-entry ni yang kita nak. Sebab kita tak payah tunggu lama. Macam biasa. Aku sambut. Aku buka tanggung teleng. Kita cari puncak. Okay. Kita cari puncak, kita tahan float. Berapa lama kita nak float? Faham? Kita cari SOP selepas tu. Kita cari SOP selepas pada divergen 2 hari je. Tu dia terjun. Kamu perasan lah. Okay, contoh kamu share kat sini kan. Okay, kamu share kat sini. Okay, kamu pun terus share kat sini. Kamu buat anggapan dia nak terjun jauh. Tiba-tiba dia naik balik semula sini, kamu tahan lagi. Mesti terkejut. Kemudian dia naik. Berapa hari ni kamu tahan ni? Daripada pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sebulan lah lebih kurang Sebulan, kemudian dia terjun. Dia naik balik semula ke price yang kamu entry. Dekat-dekat 2 bulan barulah dia terjun. Tetapi kalau kamu faham konsep divergen ni, dengan SOP selepas divergen, maksudnya kamu entry di sini. Kamu hanya tunggu 2 hari sahaja. Kamu ambil price yang sama 2 hari saja. Terus. Itu daily. Tapi kena tahan MM lah. Kata saya akan M15 je. Kalau tak ada setup sangat, saya pergi M15, saya marking, saya buat re-entry M1. Itu yang biasa saya buat lah. Saya tak mengadap chart Tapi anda tahu lah, saya tak mengadap chart. Jangan kurangkan mengadap cat, bahaya. Ya. Berakar mata je kau mengadap cap. Lama-lama blur habis. Makin lama kita mengadap chart. Inilah saya bagi satu Makin lama kita okey mengadap lah, chart. sini dulu saya bagi okey, tunggu. Saya habis dulu Tak apa. Makin lama kita Okey, mengadap okey. chart, makin kita tak tahu arah. Betul. Makin lama kita tengok, makin kita tak nampak. Setuju. Saya setuju. Asal Kita kita akan dah mati. nampak nak sell, Kita akan mati, tak tahu nak ke mana. Ya. Kita nampak nak sell, tiba-tiba ini saya tak buy, kita pun buy. Habis. Dia terjun. Kenapalah aku pergi buy? Aku dah tahu aku nak sell. Itu yang akan jadi. Okey Pian, cuba bagi apa-apa hint. Saya nak bagi satu key lah bila kita nampak divergen, macam mana saya boleh entry sharp dekat situ. Setiap TF akan buat benda tu yang sama. Walaupun daily buat, H4 buat, benda tu tetap akan jadi kalau kita nampak benda ni. Cikgu saya share skrin kejap Okey, BTC. share. Kejap, saya bagi kejap. Pendapat malam ni alhamdulillah lah. Sebab saya menggunakan selama daripada awal tahun benda ni saya pakai. Saya buka sebentar. BTC, ada tak BTC? Saya ni tak ada. Suka Cikgu Pian punya ni. Tak, jangan percaya bulat-bulat.
Tapi Jangan korang percaya kena bulat. backtest. Ambil apa yang baik. Itu je. Saya Apa pun yang sama. baik, Kamu betul. jangan percaya saya, tapi ambil apa yang baik. Apa Cikgu yang Mak masuk Ju. kat ambil. kepala kita ambil. Cikgu Mak Ju. Oh. Ya, ya. Headphone comel. Cakap ajar. Pinjam. Alah, tak cantik acak dia ni. Ni tak cantik jap. Saya buka goal. Dia kena cari cat yang cantik. Kalau cat yang ada gap ni dia tak boleh. Saya nak bagi kunci divergent tu. Dekat divergent kita akan jumpa kunci tau. Untuk kita re-entry dia berdasarkan Handle kunci divergent. dia tu. Ya, Handle cacat. saya pernah Kalau saya pernah share dengan orang kunci ni. saya panggil handle cacat. Kalau dengan ilmu cikgu, kita nampak benda ni, ilmu cikgu dia akan buat re-entry. Re-entry selepas divergent. So entry kita tu selamat lah. Kebanyakan saya jumpa dekat goal lah, senang saya buka. Sebab ramai peminat goal kan. Okay. Kita buka M1. Contoh lah. M1 mana divergent tu lagi? US 100 ya. Apa tu dia? US 100. Indeks. Indah. Tak apa Pian. Bagi indeks tak apa. Sama je. Bagi indeks sama je permintaan- benda ni. Ada Indeks permintaan 100 indeks tu, 100. Tak apa. Indeks 100. Indeks 100. NS 100 ni Ha. Okey, betul. Nasdaq 100. Ni nampak acak saya kan? Nampak? Nampak ya. Benda ni sama je. Kamu jangan risau. Tak ada kata indi saya ni untuk gold, untuk currency, tak. Dia valid tak. untuk semua. Valid untuk semua. Saya selalu mencari divergent yang nyata, yang clear lah. Tu. M1 tu. Saya tunjuk sale dulu. Sebab selalunya dekat sale yang saya nampak. Okey, jap. Marking M15 dulu Pian. Kau tak marking M15 tak nampak? Marking M15. Divergent M15 belah kiri lagi. Okey, sini. SOP lepas divergent tu. Okey, ni divergent. Okay, SOP selepas divergent. Buat garis lain. Tak berapa nak comel, boleh lah. Tak apa. Ni tarikh 9 Ogos. KM1 tak nampak sangat divergent dia. Tak clear. Dia akan berlaku awal. Sekejap saya tengok. Dia tempat SOP tu dia akan ada divergent juga. 9 Ogos ni tak nampak. Tak clear. Ni tak boleh clear divergent sini. Mana? Ni news ni. Ni ada news ni kalau pacak ni. Ni news Dia sebelum tu. Itu news. Gangguan news. Kalau news jangan guna. Ke kanan sikit Pian. Divergent. Okey. Ni. Tak. Kiri sikit. Nampak? Kiri. Tu. Divergent, entry selepas divergent. Ni. Okey. Tapi tak jelas sangat lah tu. Tak jadi lah dekat NS. NS selalunya saya praktis dekat gold. Dekat BTC tadi ada. Saya nampak kat daily tadi. Agu lah Ada. dia. BTC lah. BTC lah saya tengok. Senang. Kalau kat sini, kalau kita perasan, dekat candle, tengok cat masing-masing. Dekat sini ada satu candle kecil warna merah. Kalau saya warna merah lah. Candle cacat. Candle cacat. Dekat situ key divergent. Key untuk divergent. Okay, kalau kita tengok, ni ada divergent kan? Daily. Okey. Okay, ni divergent daily. Kita nampak? Okay, kalau kat sini, kita memang takkan dapat entry punya kat sini. Sebab tak ada confirmation untuk dia terjun.
But cikgu pun kata lepas kita entry lepas SOP. Lepas SOP divergent. So maksud kita kena entry kat sini lah. So ni masa price naik ni. Price naik ni dia akan cucuk betul-betul key kat sini. Kalau kita tengok chart kita masing-masing, sini ada satu key. Tengok ada satu candle cacat. Dia naik biru, merah, biru terus. Situ key dia, kita tarik je, letak je satu line. Tak pun PO. PO ke, price datang cucuk, price turun je. Saya dekat M1 pun saya buat benda ni yang sama. Sekejap, saya cari contoh yang clear. Sekejap Gold lah senang. Saya nampak banyak kat gold. Okay, aku bagi screen aku lah. Okey ni. Okey ni, nampak ni. Nampak ada candle cacat ni. Dia naik biru, merah. Ni. Ni yang dua ni candle cacat. Kita letak je line kat body ni. Bila price datang dia akan cucuk jalan terus. Yes, swipe lah. Dia swipe. Dia sweat zone. Ni sweat zone cahaya kecil. Dia nampak ni. Dia naik. Divergent dah ada. Ni divergent dah ada. Tapi pastikan divergent dulu. Divergent dah ada. Kita nampak dia divergent. Kalau M1 pun, siap dia divergent, dia turun. Dia turun, dia akan cucuk tu ambil order. So, bila dia buat re-entry, nampak ni? Tak sampai pun kita punya PO. Kita punya betul-betul duduk kat jagung tu. Ngam SOP. Janganlah BE. Korang janganlah BE awal-awal. Kalau kau BE awal-awal, makan spread lah. Itu stop loss Bila nampak saya tak re-entry, stop loss je. Bekalkan stop loss. Kekalkan je. Relax dulu biar dia jalan jauh baru. Saya selalu buat macam tu je. Key saya kat situ je. Kalau saya nampak divergent, saya cari key, saya marking line, tunggu price datang, saya entry je terus. Lepas tu saya relax dulu. Biar dia dah jalan 50 pip ke 100 pip, baru saya BE 1 pip, 2 pip. BE nipis je, bukan BE jauh BE 1 pip, 2 pip je. Itu cara saya lah. Saya akan marking daripada daily je. Kalau tengok memang daily saya memang marking daripada daily semua. Bila price datang je, saya tengok SOP ada divergent, dia buat divergent, saya palu. Tak ada divergent, saya tak akan masuk. Divergent yang akan membuatkan pertukaran arah. Itu je cara saya. Saya nak bagi tahu just key untuk divergent lah. Selalunya orang terlepas key kan. Kalau buy susah. Buy tak ada key. Buy dia selalu buat double top, head and shoulder. Memang susah. Kalau buy memang korang kena layer slow-slow, tak boleh letak. Kalau sell tak apa. Itulah cara saya. Saya tak ada apa pun. Saya gunakan Cikgu Maju juga. Berpandukan divergent, berpandukan stosh. Lepas tu hutang dia. Tapi saya gabung lah dengan apa yang saya tahu sikit-sikit. Kau praktis dulu. Apa-apa pun SL kena ada. Dia setiap mesti ada soal. Faham cikgu. Saya selalu sebelum jadi divergent tu, saya syak dia jadi divergent tu, saya entry kena lipat. Jangan. Tunggu dah ada, dah keluar baru kita layer. Maknanya satu jadi, dua tak jadi lah. Tu cikgu, betul. Cikgu marking tu. Nampak? Kalau nampak ini divergent, pastikan divergent dulu. Bila dia turun, dia turun, dia akan tinggalkan candle hutang sell. Dia akan retest. Kalau yang ni, contohnya ni, dia tak ada tinggal hutang sell. Dia dah buat divergent. Dia turun, dia tak tinggal hutang sell. Maksudnya dia akan buat penerusan trend lagi. Yang turun tinggal hutang sell. Yang ni yang kita nak. Maknanya dia akan mematikan trend. Ya. Zone dia, ini yang dikatakan zone candle cacat. Ya, candle cacat tu. Itu favorite. Orang yang biasa dengan saya baru saya sebut. Ini candle cacat. Ini candle cacat. Sebab ini adalah candle sell dah. Kita kata bukit kan? Bukit. Tapi dalam bukit ini ada candle cacat. Ini candle cacat. Ini bukan candle cacat. Ini bukan candle cacat. Ini candle cacat. Dia candle tu tak ada arah nak pergi mana. Ya. Dia tak ada body. Dia nak ke atas boleh, nak ke bawah pun dia tak tentu. So biar dulu. Kita nampak dia tengah buat tapi kita relax. Jangan yang tinggi lagi. Tunggu ada candle arah.
MACD bersilang, dia turun break, dia akan re-entry. Time tu selamat entry. Yang entry dia kat sini. Kalau yang nak entry orang kata tak payah tunggu lama-lama. Sebab kita dah nampak pergerakan dia untuk turun. Kita takkan terlepas setup. Cuma kita dah nampak kita marking siap-siap. Tunggu je. Saya tunggu setup 2 minggu, 3 minggu saya tunggu setup. Tapi puas hati lah sekali dapat. Peak. Itu dipanggil kita makan peak lah untuk swing. Macam peak lah. Cara swing. Cara swing itu cara swing. Cikgu, limit Ya. limit divergent cell tu akan terjadi, dia akan buatlah divergent by limit lah tu. Macam mana? Macam mana? Yang divergent cell tu, contoh kita sell dapat profit. Limit dia akan terjadi divergent by tu kita stop lah ke macam mana? Dia Boleh sehingga juga. divergent balik. Kalau kamu nampak dia ada break macam ni, sehingga divergent pada H4. Oh, okey, baik. Tapi kena, Kalau tapi kita kena pasang faham lah. BB, kalau pasang BB, mana benda tu lagi kamu jelas. Contoh, saya ambil, saya buat dulu objek. Dia akan buat ekstrim. Ekstrim tu maksudnya tak payah tunggulah. Memang, saya tertutup pula dah. Andu. Tarik je lah. Nampak? Clear. Benda tu semua jadi. Bila kita pasang BB, Macam tu lah. Mana-mana sampai ke besar dia kata ni. Fiber. alah. Ni BB50 lah. Ni apa? Ni MA. Ambil. Ni MA lah. Papat lah BB dia. Takkan BB jalan macam ni. Itulah. Ni MA lah cikgu. Masuk pula. So BB lah. Tu BB lah. 20 patutlah 2. Papat tu pun jadi MA lah. Terkejut aku rasa papat tu. Ini dikatakan ekstrim. Ha. BB20 dia kena partner dengan MA5 high low. 5 low high. Ini partner dia. Orang kata sangka dia lah. Bila kamu nampak, okay, price BB dah MA5 dah keluar pada low BB, price dah ekstrim. Ini dikata ekstrim, maknanya tak payah tunggu dah. Yang sell kamu tadi dah close, boleh close. Sebab dia memang tak akan lebih jauh. Okay, dia tak akan lebih Stop jauh. pun dah limit lah time tu. Okay, dia tak akan lebih jauh. Dia tak akan tolak dah. Kenapa dia tak akan tolak? Okay, ada sebab. Sebab EMA dia tak siap lagi. Dia berbeza, berbeza dengan dia buat mengikut EMA. Okay, ini nampak macam nak ekstrim. Ini pun nampak ekstrim. Tetapi mengikut EMA. Maksudnya dia mengikut trend. Dia ekstrim, dia akan masuk, dia akan lagi. Dia akan lagi. Itu beza dia. Ini dia ikut trend. Okay, ikut trend. Jadi dia akan lagi. Sebaliknya yang ini, dia lawan trend. Okay, lawan trend, maksudnya dia memang tak akan tolak lebih. Itu kamu kena faham. Bila dia berlaku macam ni, okay, dia hanya buat retracement untuk buat divergent dah. Itu beza dia. Sebab perjalanan weekly sedang buy. Nampak? Perjalanan weekly sedang buy. Dia turun ni sebab kalau saya buka lagi dengan BB yang kedua, dia ekstrim. Yang ini dia dah terlebih. Okay, buyer dah terlebih ambil. Dengan keadaan persilangan ini. Okay, confirmation dia.
confirmation. Bila Itu di pun sini dah 2 hilang, minggu walaupun dah. dia naik itu adalah re-entry. Kalau BBMA dia kata entry di MA5 high. Ini re-entry dia. Ya. Cuma sekarang kita nak sharpkan dia. Cikgu Pian dah bagi hint cara sharp dia. Okay? Dia akan cucuk kat zone tu. Macam mana pun dia akan cucuk. Dia takkan tinggal. Dia bayar zone tu. Dia bayar bagi clear baru dia jalan. Maknanya Cikgu Pian dah share tadi. Cara nak cari sharp dia tadi. Pada daily tadi. Kalau buy tak boleh. Buy memang tak ada sharp. Buy susah. Saya practice buy memang tak dapat lah. Kadang-kadang je dapat. Buy kurang sharp sebab trend itu tengah buy. Sebab kita tengah ni kan. Buy. Okay. Kalau kita tengok Dia semua kat sini TF pula, rally. Semua ada. okay, zone dia cucuk sini kalau kita tengok. Okay, zone ni saya marking, saya pergi pada H1. Ini yang kita tengok awal tadi. Saya delete ni. Ini re-entry yang dia buat tu. Okay, kita pergi pada H1. Kamu akan nampak SOP dia. Betul. Divergent dia berlaku awal. Kalau perasan lah. Divergent dia berlaku awal. SOP selepas divergent. Dia hanya main test ini je. Ya betul. Nampak? Dia akan buat lah sideway tu. Alah, kalau SL Kalau- kita 20 pip pun tak makan. Kalau kamu mengadap je, memang kamu tak nampak lah benda ni. Kalau hanya mengadap pada time frame kecil. Nampak sini, okey dia nak buy, nak buy jauh ni. Sampai sini, kamu hold lagi. Turun balik. Ini kena arah buy, kamu pun nak buy. Habis eh? Ini habis eh? Sebab kita tak tengok pada time frame besar. Kalau kamu main kena arah saja kan. Main engulfing saja. Nampak satu engulfing yang besar. Sedangkan ini dalam trend cell. Nampak? Dalam Mati trend lah. cell. Mati lah. Buy kamu, buy pada kena arah ni mati. Itu je saya boleh cakap. Betul lah nampak. Dia candle arah. Turun retrace. Satu candle turun. Orang dah start buy dah. Lepas tu dia terus jalan. Siapa tak kat loss kena. Sebab tu pentingnya kita tengok divergent ni. Bila ada divergent je, set dalam mind kita akan ada re-entry selepas divergent. Ya betul. Setiap kali re-entry. Lepas tu dia akan terkejut lah. Sebab apa dia buat banyak kali? Sebab dia nak siapkan H4 ni. Okay, sebab daripada kita marking tadi, H4 tak siap lagi. Daripada kita marking tadi kan. H4 MACD tak silang je. H4 MACD tak silang lagi. Itu yang gunanya. Bila H4 MACD silang, saya gunakan lain-lain. Bila H4 MACD silang, kita mencari divergent M15. Ni kalau kita nak sharp lah, kita menunggu. Okay. Bila H4 ni MACD silang, kita mencari SOP M15 balik. Sebab H4 partner dia M15. Kamu akan tengok pada pagi tu dia akan meleret berapa bulan ni? Tadi H4 rasanya 9 Ogos. Tak salah saya. 9 bulan 5. 9 bulan 5. Oh tak boleh nak buat. Kalau yang ni Zil 9 bulan 5. Saya clear dulu lah. Sembilan hari bulan 5. Saya buang dulu. Sebab takut kamu tak jelas. Nampak berserabut kan.
9,5 H4. Saya marking selepas. Okey, selepas persilangan. Okey. Kemudian kita pergi kepada M15. Sembilan bulan 5. Okey. Ini 9 bulan 5. Jadi M15 ni kita tak cari divergen dah. Kita mencari SOP balik. Ya, betul. Ini SOP M15. Sebab apa kita mencari SOP balik? Sebab M15 dah buat divergen. Dia dah buat divergen dah. Yang mematikan H4 tadi. Sorry. Price stop. Okey. Ini divergen M15. Ini SOP selepas divergen. Faham tak? Ini divergen. Ini SOP selepas divergen. Pasal SOP ini kita dah makan sekali. Ini SOP kali kedua. Kita makan lagi. SOP kali ketiga mana? Okey. Tapi kat sini ada berlaku pada H1. Ada cerita dia kat sini. Sebab dia dah berlaku divergen, tahu tak? Okey, dia dah berlaku divergen. Hidden divergen. Jadi dia kena naik buat SOP baru daripada puncak. Sebab di sini support dia pada H1. Support di sini pada H1. H1 bersilang daripada bawah. Nampak? Yang kita makin tadi. H1 bersilang daripada bawah, maknanya dia kena ikut dulu H1 sampai habis. Lepas tu kita tunggu H1 price limit. H1 price limit pergi M15 pada 11 Mei. Okay, 11 Mei. Pergi M15, kita cari SOP dia. Okay, ini SOP. Kalau kita entry di sini, float kita tak besar pun. Okay, daripada sini, float kita pun tak besar. Dalam 10 pip, 12 pip. Kalau currency. Okay, kalau currency dalam 10 pip, 12 pip. Itu sebenarnya. Maksudnya sekarang ni kita nak cari entry yang boleh mengurangkan float. Betul. Maknanya kalau kamu nak gunakan akaun 100 USD, maknanya kamu buat 2-3 entry cukup. Target profit kamu dalam 10-15 USD cukup sehari. Carilah M15 ni. Cari SOP M15 yang ikut pada H4. Itu kalau target harian. Kalau tak nak riskkan akaun lah, maknanya maksimum 5 entry je lah. Tapi bukan setempat. Bukan seketul 0.05. Tak. 0.01, 0.01 layer. Selepas kamu nampak persilangan. Selagi ikut H4, kamu jangan risau. Dia pergi pun tak jauh. Okay. Nak try, okay. Kamu nak try teknik ni, buka satu akaun demo pun tak apa, tapi saya lebih suggest kamu buka akaun Sen, letak 10 USD akaun Sen, gunakan lot 0.02. Kalau gold 0.01 sahaja. Tapi layer lah, boleh 10 layer ke. Sebab kamu nak tengok equity kamu. Daripada 10 USD tadi, berapa kamu boleh dapat? Cuba tengok seminggu. Kalau M15, kamu nak scalping M15, kamu masuk di M1. Ulang di M1, ulang di M1 sampai stop limit. Ataupun sampai MACD silang, jangan masuklah. Cuba tengok, cuba buat. Berapa kamu boleh dapat? Mampu tak kamu grow akaun 10 USD tu? Kenapa tak pakai demo? Kamu pakai demo, kamu tak ada apa-apa. Kamu hanya tahu sahaja. Bila kamu pakai 10 USD, kamu grow, kamu dapatlah juga bayar-bayar duit top up ke.
Itu je sebenarnya. Satu lagi emosi ya, emosi. Walaupun 10 USD, kalau kamu boleh grow sampai 5 USD jadi 15 USD, perasaan kamu tu. Kalau akaun demo, kamu masuk, kamu tinggal je. Ui, jauh. Tapi apa yang kamu dapat? Tak ada. Tapi kalau akaun real, walaupun 10 USD, kamu mesti nak jaga benda tu. Okay. Kalau kamu tengok mana-mana ada kontes ke, kontes demo ke, kontes demo lagi lah. Kamu cuba buat. Ambil, masuk. Betul. Win, loss itu cerita kedua. Kamu masuk saja nak tengok. Nampak je setup kamu nak full margin, terpulang pada kamu. Itu kontes untuk demo saja. Banyak broker ada buat kontes. Carilah. Okay, carilah. Ini saya bagi peluang untuk kamu. Untuk kamu nak test setup ni. Okay. Ada soalan? Yang lain tak tahu lah. Kita buka ruang. Kita buka ruang tu. Tak faham pasal MACD ke STOS ke. STOS membantu Yang tak faham? Stop price ni membantu untuk kamu nak kurangkan float sebenarnya. Walaupun kamu nak naked chart ke benda ke, okay, nak naked buang je. Kamu nak naked pun buang je. Kalau kamu rasa line banyak-banyak, serabut, buang. Tapi kalau boleh adalah 3 line ni. Sebab 3 line ni yang kamu nak tengok trend. Kalau 3 line ni siap, stop support dia akan pergi jauh. Kalau stop tak support, dia tak pergi. Kalau tak nak juga, tolonglah pakai line 200. Tak nak juga, kamu buang line ni. Okay, tolong pakai line 200. Kalau price berada di atas 200, cari mode buy. Price bawah 200, cari mode sell. Itu paling mudah. Price bawah 200, cari mode sell. Bukan lama lah, sebab kamu tak ada cukup complete nak ukur. Okay. Cikgu, EMA pegangan dia tu dekat EMA kuning ya, cikgu? Dia punya EMA kuning tu. Dia punya pegangan trend lah, cikgu. Susunan dia. 50 kalau kuning, exponential, close. Kalau susunan dia siap, maknanya trend itu kuat. Nah, dia sampai dekat kuning tu, dia reject balik lah kalau dia ya, kalau trend tu kuat sell sampai kuning tu, itu hard limit dia. Tapi contoh kalau dia lebih sikit pergi ke merah tu, itu masih limit lah, selagi dia tidak siap silang. Kalau dia siap silang, dia naik pun dia akan terjun jauh. Maknanya MACD lah silang. Dia tunggu nak siap setup je lah. Dia nak tunggu siap setup je. Macam ni. Nampak macam ni. Dia naik pun lebih pun, siap je setup, terus balik ikut trend. Siap setup silang MACD silang, stop cantik semua tu, dia akan terjun lah. Dia akan terjun lah. EMA tu akan buka lah. EMA ni akan buka balik. Dengan syarat dia baru lepas siap. Bukannya kata dia dah kembang. Ini maksud dia dah kembang. Bila dia dah kembang, maksud dia akan cuba nak break dah ni. Nak ubah trend ni. Nampak? Dia nak cuba ubah trend tapi tak berjaya lagi, dia turun balik. Kenapa tak berjaya? Kenapa dia tak berjaya nak ubah trend? MACD tu lah. Sebab pada time frame besar. Kita buka balik. Okay, nampak tak pada time frame besar? Time frame besar tengah baru siap. Baru siap. Faham. Ada nampak tu. Semua keliru lah. Mana di sini pun kita nampak time frame besar, trend masih kuat sell. Jadi yang kecil ni kita hanya nak tengok bila ikut time frame besar. Yang kecil ni kita nak cari ikut time frame besar. Kalau dia susun lawan time frame besar, maksud dia kita tak ada setup kukuh.
Mana buy ini sementara sahaja. Kita nak bila dia siap ikut time frame besar balik. Okey. Mana tu dia Emma silang untuk susun follow time frame besar tu kan? Kita bermula di sini. Kita share kita. Dengan setup kita dah ada kan. Okey. Kita dah ada. Dia akan ikut time frame besar balik tu. Ya, dia akan ikut balik time frame besar. Sebab H4 dia masih share kan. Kita nampak H4. Selagi H4 tak siap buy, maknanya dia akan masih share. Bila kita marking kat sini, saya bawa zone ni. Okay. Bila dia siap di sini, ini zone dia siap. Jadi bila pergi M15, jadi M15 kita je mencari buy. Bukan cari share dah. Julai, Ogos. Nampak? M15 ni kita mencari buy dah. Dia terjun pun kita nak buy lagi. Dia terjun pun kita nak buy lagi. Sampai H4 siap lah. Ini pada H1 ni. Ini pada H1. Saya marking kedua ni. Okay, sebab H1. Ini marking kedua saya. Sebab H1. Jadi dia kena siapkan H1 dulu. Tu dia meleret dulu. Nampak? Dia lawan trend untuk MACD saja. Bila MACD siap balik, ini MACD siap balik. MACD H4 siap balik, ikut trend, memang yang paling jauh dah lah dia pergi. Memang dia takkan patah balik. Maknanya orang kata jangan nak scared cari sell. Kalau scared sell itu scared, kamu akan mendapat padah. Okey, nampak? Ni yang kita marking H4 silang. Ini SOP dia. Jadi kamu nak sell sekejap, padah kamu dapat. Contoh kan? Sell sekejap, kadang-kadang split tak lepas. Dapat padah lah kamu. Tak kat loss, habis lah. Dia tunggu daki dah. Kononnya, tak apa, kejap lagi terjun. Tak ada lah, habis lah. Ini yang saya marking tadi H4 silang. Tengok dia cuba buat tapi memang tak akan dapat lah sebab H4 dah silang. Silang buy. Silang buy. Ini kan marking saya silang MACD H4. MACD H4 ni masa dia walaupun dia turun macam mana sekalipun, memang dia akan panjat. Bila Emma siap tu tak perlu risau lah cikgu. Sampai dekat kuning tu dia reject balik baru kan. siap, maknanya dia turun reject macam ni, kamu jangan risau. Dia hanya buat retracement sahaja. Okay. Tengok dia daki, tak turun-turun pun. Jadi tu kita cari re-entry buy. Nampak ya. InsyaAllah. Benda ni kamu kena cuba juga. Macam mana sekalipun kena cuba juga. Bila kamu cuba, kamu akan jumpa di mana kesilapan yang kamu buat. Daripada kesilapan itu yang kamu akan belajar. Benda ni kamu tak akan dapat ad hoc. Lepas tu saya kata kalau kamu nak cuba dulu di account sale. Daripada 10 itu grow jadi 20, jadi 30, jadi 40, jadi 50. Kalau tidak sambil kamu belajar itu mencari SOP yang sharp untuk entry, kamu dapat grow account. Tak payahlah kamu nak pergi depo 100 USD, nak lenjan apa semua. Cari ilmu dulu. Kalau kamu boleh buat 10 USD, insyaAllah kamu buat 100 pun. Setup mana yang kamu jumpa yang cantik bagi kamu, setup yang kamu dah kamu tak risau dah. Ambil satu setup, jadikan favourite setup. Favouritekan setup yang ada ni, cari yang favourite kamu ada. Ya, jadi kita amalkan benda tu, insyaAllah dapat. Sebab tu kalau saya nak full margin apa semua, hanya setup tertentu sahaja. Bukan semua saya akan full margin.
Saya tak tertentu dan saya tak hold lama champion. Saya memang Jangan ikut saya, bahaya. tak habis. Contoh kalau set up full margin cikgu pada divergent tu lah. Ke? Tak, cikgu dia ambil last call. Last call. Cikgu dia suka last call punya. Last call sekejap dan kita hold tak sampai sejam. Pap, dapat terus. Okey, Selepas contoh divergent tu lah. yang ini. Ini last call saya. Okey, last call saya kat Nah, sini. yang kat bawah tu, last call tu. 2 batang ni. Lepas pada dia tujuh, saya akan close lagi. Okey, saya pasang satu lagi. Okey. Kalau saya nak itu, saya kena ada yang ni. Okey. Dan saya ada 9. Ni saya tak bagi sebab saya tak nak kamu nampak serabut sangat. Cuma kamu praktis yang tu dulu. Kalau rasa nak pakai yang ni nanti baru minta. Dalam Cina nota saya pun ada. Saya tak ada rahsia pun. Okay. Saya marking. Nampak? Ini last score saya. Last score saya bermula di sini. Ini setup saya. Di mana stor 120 berada di bawah. Okay, stor 120 berada di bawah. Okay, stor lain berada di atas. MACD silang saja. Okay, MACD silang je. Memang confirmation. Dengan keadaan M5. Okay. Nampak M5 baru silang. Okay, M5 baru silang. Saya sell di sini, saya re-entry. 1 dia terjun, saya close habis. Sebab dia dah habis dah ni. Itu setup dia. Sebab apa support dia? Trend ni. Ini trend baru silang. Okay, trend baru silang ni. Memang dia akan buat last call. Mana Bila baru dia silang tu, memang baru dia akan silang jadi. tu kekuatan dia lah, kekuatan dia lah. Kekuatan dia sebab dia support M15 ni, nampak? Dia support M15 ni. SOP M15, nampak? MACD silang M15 ni, dia akan buat satu last call sebelum MACD silang buy balik. Jadi M5 ni, dia akan buat support lah. Dia akan silang ni, kita tahu dia akan terjun. Dengan keadaan M1 baru lepas buat SOP. Nampak? Ini panggil last call. Tunggu masa je dia nak terjun. Nampak? M1 dia boleh silang awal lagi. Okay. Dia silang awal, dia terjun sekali. Dia akan buat terjunan kali kedua. M15. Terjunan kali kedua. Ini sell balik. Ini sell. Ini re-entry sell. Nampak? Trend ini bergerak. Itu kalau kamu bermain di M1 lah. Once dia terjun, jangan tunggu dah. Dengan syarat pada M15 ke cikgu? Dengan syarat M15 tak silang. Dengan syarat tadi M15 dah ada SOP, dia tidak silang lagi. Tengok stok dah habis dah kan? Ya, ya. Nampak stok dah habis dah. M5 dia support. Syarat dia M5 tidak silang buy. M5 ni dia baru silang. Baru Kalau saya silang kecilkan macam sell. ni. Dia akan jadi macam ni kalau saya kecilkan. Nampak? Dia baru silang kat sini. EMA dia baru siap. Ini support dia. Ini support dia. Maknanya dia memang akan terjun. Sebab dia, okey, perjalanan 120 ni, dia mesti sampai ke bawah. Dia mesti sampai ke bawah. Jadi dia nak sampaikan 120, dia kena hentak. Orang kata hentak lah tu. Hentak. Hentak. Jadi hentak dia ni yang kita nak ni. Ini dia padu dah. Store limit, dia panggil store limit. Store limit maksud dia, jangan tunggu dah, lari lah. Sebab dia akan buat, okey, ini setup bar. Setup bar.
Bila silang, share balik. Itu perjalanan dia. Tapi benda ni kamu kena biasakan tengok. Kamu akan jumpa satu Praktis setup lah, favorite tau. Kena praktis cari satu setup favorite. Kat dalam banyak-banyak Sebab setting ni. saya selalu masuk dekat apa MA50 ni. Boleh lah nak kata menjadi tu tak Tapi lah memang dekat entry yang akaun terbaik saya. adalah entry rejection MA50. Itu Rejection entry yang lah. terbaik. Rejection MA50. Dengan bila kita dah nampak trend dia kan. Okay. Mesti akan berlaku rejection. Saya selalu tunggu dekat MA tu lah cikgu. Boleh, tak ada masalah. Contoh kalau nak scalping, refer M15, cari SOP dekat time frame kecil lah. Ya, nak scalping, marking dia. Kamu kena buat marking. Kalau telefon apa Marking semua, dekat M15 tu. persilangan MACD. Cari marking persilangan MACD, M15 Persilangan MACD M15, buka M5. Okey, kalau M5 daripada atas lagi, buka M1. Okey, cari je. Setiap SOP M1 masuk. Setiap SOP M1 masuk. Okey. Mana selagi M15 tu tak limit, tak silang apa? Tak limit. Ataupun selagi M1 ni tak buat diversion. Yang pentingnya M1 ni tak buat diversion. Diversion Nampak? mana Dia nak tunggu lawan sampai balik M1. kan? Maksudnya dia akan buat retracement lah. Ini diversion dia. Walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya diversion dia ni. Oh. Yeah. Nampak sikit je ni. Sikit pun dia dah bagi hint lah. Dia Dia nak dah naik bagi dengan signal dia. dia nak naik. Mana kalau kamu share tadi, dah nampak tak perasan, tiba-tiba dia turun sampai sini, tak break. Okay, nampak? Tidak break. Mana? Close lah yang share tadi. Sebab kita share kan? Kita share. Sebab kalau perasan, orang naked dia akan kata head and shoulder ni. Yeah. Okay, bahu, kepala, bahu. Bahu ni, drop ni, lebih pada yang ni. Maknanya dia akan naik je. Itu head and shoulder. Itu pattern chart. Sebab tu dalam pattern chart, pembentukan pattern chart, ada sebab dia. Jadi bila kita ada indie untuk kita filter, kita faham lah pembentukan tu. Nampak jelas. Saya pun sekarang memang jelas lah. Walaupun dia kata dia pergi high tinggi, kita boleh tahulah dia akan limit jugalah. Iya. Macam dulu saya pakai naked, dia pergi limit, habis lah. Mana dia nak pergi ni. Mana kita tak ada pengukur. Tak ada ukuran. Tak kata kalau naked. Semua naked pun jadi. Kena kalau kita faham. Ya, betul. Kita Kita tidak lah mempersoalkan teknik. Kalau saya sendiri, saya kata naked saya tak pandai. Cakap terang, saya tak pandai naked. Naked banyak nak kena hafal. Kita bagi tahu tu je lah. Betul. Saya Ada belajar dengan YouTube tu, Cikgu Hanzo tu. Tapi belum habis lagi lah. Terus tunjuk memang tak nampak dia. Dia pun ada cakap. Dia pun cakap jangan gatal-gatal nak real account. Aku bagi ilmu tak cukup lagi ni. Jadi bila kita tak ada sifat macam tu, itu yang kita cari pada indie ni. Kita meng-create satu SOP yang ringkas. Tapi kena multi time frame lah. Saling support. Okay. Ada soalan lagi? Contoh cikgu, dekat intraday tak ada setup kita boleh scalping untuk M15 lah cikgu. M1 ikut M15 Kalau hari tu sideway tak tahu nak ke mana, dia akan ada satu hari H1 lawan H4. Bila H1 lawan H4, kita mati arah. Bila mati arah, kita marking H1, ambil M15 ikut H1. Ambil M15 ikut H1, entry kita M1. Tapi M1 limit lari lah.
Dia tak boleh akan lama satu lah. perjalanan yang jauh macam ni. Tapi cukup untuk kita kata dapat pip lah. Faham dia. Okey, cuba je dulu. Cuba cari. Nanti kamu akan jumpa lah benda tu. Dulu pakai apa?